pada orang-orang situ lah bagi tahu yang rumah tu kosong sebab sebelum ni pernah ada orang mati bunuh diri dekat rumah tu. Selak lagi dia punya tingkap tu, alangkah terkejutnya dia bila dia kata dia nampak bentuk kepala tu betul-betul ada dekat depan tingkap dia. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Sembang Kopi. So guys, apa khabar korang semua? Aku harap korang semua dalam keadaan sihat-sihat selalu. Pertama sekali, aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang dah pun subscribe dan support channel aku ni. Yang mana korang semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi pun, aku ucapkan selamat datang. Aku doakan korang semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan korang semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ni, ada beberapa lagi kisah seram yang dikirimkan kepada aku yang pada aku menarik untuk kita dengarkan. So, korang nak tahu kisah dia macam mana? Jom, aku story. Okey, untuk kisah seram kita yang pertama ni dialami oleh pengirim kita yang bernama Encik Zahid. Di mana Encik Zahid ni bagi tahu yang dia ni tinggal di satu rumah pangsa 5 tingkat yang terletak di Kajang, Selangor. And then dia pun kerja dekat area kilang kat situ juga. So nama flat atau nama tempat ni dia tak bagi tahulah, jadi aku cakap Kajang je lah, nama tempat je lah. So Encik Zahid ni kata di kawasan rumah pangsa dia ni dia ada banyak blok. And then blok dia ni banyak juga keluarga ataupun family yang duduk, tapi tingkat-tingkat yang bawah, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, macam tu lah. So dalam flat dia ni ataupun dalam kawasan rumah pangsa dia ni, dia duduk di tingkat 4, di mana tingkat 4 ni banyak juga, ada 2 ke 3 biji rumah yang ada penghuni, di mana penghuni dia kebanyakannya orang-orang bujang yang duduk dalam satu rumah, ada 5 orang, ada 6 orang, macam tu lah. So mungkin dia orang balik untuk tidur, lepas tu besok pergi kerja balik, macam tu lah. Sama lah macam rumah Cik Zahid ni. Cuma Cik Zahid ni kata sebab dia antara yang kerja kat kilang tu kira orang kata pangkat tinggi lah, mungkin supervisor ke macam tu, jadi gaji dia besar sikit. So dia duduk dalam satu bilik, dia seorang lah. And then dia ada 2 tingkap, di mana satu tingkap menghala ke jalan lah, satu lagi tingkap menuju ke rumah sebelah. Nampaklah tingkap rumah orang sebelah ni kira berdepan. So Encik Zahid ni kata rumah sebelah dia ni adalah rumah kosong lah, dah lama tinggal. And then rumah tu pun ada ceritanya. Buat sebelum Encik Zahid ni masuk, Encik Zahid kata daripada orang-orang situ lah bagi tahu yang rumah tu kosong sebab sebelum ni pernah ada orang mati bunuh diri dekat rumah tu. Dan yang mati tu kalau tak silap India, perempuan India mati gantung diri. Mungkin disebabkan putus cinta ke, aku pun tak pastilah. And then Encik Zahid ni pun dia tak tahu sebab apa perempuan tu gantung diri ke apa, dia tak tahu. Cuma bekas rumah orang bunuh diri lah. Jadi dia kata memang dia berdepan lah dengan tingkap rumah orang sebelah ni. And then dia pun tak berani pun nak tengok kat tingkap tu sebenarnya. And then nak dijadikan cerita, satu hari Encik Zahid ni hari cuti lah, masa tu hari Sabtu. So Encik Zahid ni nak turun ke bawah untuk beli makanan lah dekat bawah. Kat bawah ada kawasan rumah kedai kan, jadi dia pun nak turun ke bawah. Dia perasan ada orang baru pindah, bawa barang apa semua kan, kursi lah apa. Jadi dia pun tengok orang ni baru pindah kot kan. Waktu tu dia dekat tingkat 2, jadi dekat tangga lah dia terserempak. Dia pun cakap, baru pindah ke bang? Dia cakap macam tu. So orang tu pun cakap lah, tegur lah balik kan, baru pindah. Dia kata nak pindah ni tingkat atas. Dia cakap macam tu. Oh, tingkat berapa? Dia kata tingkat 4. Oh, tingkat 4, satu level dengan saya tu. Dia cakap macam tu kan. Rumah nombor berapa? Dia kata. So orang yang angkat barang ni dia kata dia macam tak ingat lah kot rumah nombor berapa. So dia pun tanyalah orang yang seorang lagi kan, ataupun isteri kepada orang ni. So dia cakap,
Yang berapa yang nombor rumah kita?" Dia cakap macam tu. "Alamak, tak ingat abang kena tengok dekat kunci." Dia cakap macam tu lah. So Encik Zahid ni kata, "Tak apalah, tak apa," dia cakap. "Ada dekat tingkat 4 tapi rumahnya belah hujung," dia cakap macam tu. So Encik Zahid ni macam terkedulah sekejap kan, sebab yang dia tahu rumah hujung dekat sebelah rumah dia. Rumah tu rumah kosong lah, jadi ada cerita dekat rumah tu. Cuma dia tak naklah cakap dekat orang ni kan, sebab orang dia lah baru nak pindah kan, takut pula dia kan. So Encik Zahid dia kata, "Oh, rumah hujung, oh tahu." Dia cakap macam tu je lah. So dia pun okey lah. "Nak saya tolong apa-apa ke bang?" Dia kata. Tak apa, kejap lagi anak buah saya ramai datang tolong." Dia cakap macam tu. Okey lah, tak apa. Okay. So Encik Zahid ni pun turun lah beli makanan apa semua. Lepas tu bila dia dah naik apa semua, dia kata dia perasan yang dah tak ada lagi lah orang angkat barang. Mungkin dah settle lah kot, sebab dia keluar tu lama juga, dia cakap. So Cik Zahid ni pun masuk, pergi ke arah pintu rumah dia. Dia pun pandang ke pintu rumah yang hujung tu kan. And then pintu rumah hujung ni terbuka, tapi pagarnya tertutup. Jadi okey lah, tak apalah, dia orang nak berkemas, hantar dia lah. So dia pun mandi, buat kerja sendirilah dekat rumah dia kan, Cik Zahid ni cakap. So Cik Zahid ni pada malam tu, Cik Zahid ni kena gangguan pada malam tu, di mana Cik Zahid ni tengah duduk kat bilik. And then dia ada satu TV. Dia beli satu TV tau. Waktu tu dia tengah tengok movie kan. Bilik dia tengah gelap. And then dia perasan yang macam ada orang tengok dia daripada tingkap ni tau. Maknanya daripada tingkap rumah sebelah sana. So Encik Zahid ni macam tengok lah, sebab dia dah tahu kan sebelah rumah ada orang. Jadi dia kata okey lah, dia pun pandang lah ke tingkap ni. Dia kata dia perasan ada satu susuk tubuh perempuan berdiri dekat tingkap tu, tengah tengok ke arah dia lah. So dia pun macam lambai lah kan, mungkin jiran macam tu kan. Tapi dia pun pelik juga, takkanlah bini jiran aku ni tengok aku pula kan. Aku dah lah orang bujang, tak manis lah. Jadi dia pun tengok tu, dia macam lambai je lah. Tapi perempuan ni macam diam je tengok dia tau. So okey lah, okey tak apa, dia pun buat tak tahu. Dia pun tengok movie macam biasa. And then bila dia tengok je benda tu tengah tengok dia lagi. Benda tu tengah tengok dia lagi. So dia ambil keputusan untuk turunkan lah dia punya, orang kata apa, bidai dia tu kan. Turun biar tak nampak lah tingkap tu. So Encik Zahid ni sambunglah tengok TV. And then dia pun tidur macam biasa. And then dia pun keluar lah. Besok tu dia nak keluar, hari Ahad tu dia nak keluar lagi, sebab dia nak cari makan lagi. Dia keluar, tiba-tiba dia nampak dekat rumah hujung sebelah sana, jiran dia yang angkat barang semalam, yang dia nampak tu kan, keluar daripada rumah tu. So dia macam pelik lah. Dia pun tengok. "Bang," dia kata. Oh, kau tinggal situ?" Dia kata. Saya tinggal kat sini," dia kata. "Oh, abang duduk kat ujung sana ke?" Dia kata. Alah, jauh lah daripada rumah saya," dia kata. Jauh apa, satu level je, jalan kaki je," dia kata kan. So dia gelak-gelak. Tapi dalam masa yang sama, dalam kepala dia terfikir, apa yang tengok dia dekat tingkap malam semalam tu. Maknanya malam Sabtu malam Ahad tu, siapa yang tengok dia daripada tingkap rumah sebelah tu. Dia terbayang ataupun dia terfikir yang mungkin orang ni pindah kat rumah hujung sebelah sini, sebelah rumah dia ni. Tapi tak sangka pula orang tu pindah di rumah hujung sebelah sana. So maknanya rumah tu masih lagi kosong dan tak berpenghuni. Cuma siapa yang tengok dia dekat tingkap tu? Itu menjadi persoalan yang terfikir sampai sekarang. Encik Zahid ni cakap sampai sekarang dia tak dapat jawapan, sebab lepas daripada tu dia memang tak pernah buka pun bidai dia tu. Dia biar je tertutup. Sebab benda tu tengok dia kot dekat bilik kan. So itu adalah pengalaman yang Encik Zahid kata menakutkan dia lah. Dan sekarang dia pun dah tak duduk rumah tu lagi. Dia pun dah berumah tangga, dah berpindah ke rumah lain lah. So cuma itulah pengalaman yang dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Encik Zahid. Okey, untuk kisah seram kita yang kedua ni dialami oleh pengirim kita yang bernama Isha. Di mana Isha ni, dia ni tinggal di Bukit Katil di Melaka, di satu kawasan di Melaka lah. And then Isha ni juga bagi tahu yang dia ni tinggal di satu taman perumahan yang rumahnya rata-rata adalah townhouse. Ataupun townhouse ni rumahnya ni atas lain bawah lain, macam tu lah, bawah owner lain atau owner lain. So dia tinggal dengan mak ayah dia dan juga adik perempuan dia yang kecil lah. Dan pada hari kejadian seram ni berlaku, Isha ni cakap dia ni tinggal di rumah seorang.
Sebab waktu tu mak ayah dia nak keluar, nak pergi bandar lah. Jadi mak dia nak bawa dia sekali, tapi dia kata dia tak nak, sebab dia nak on call dengan boyfriend dia kan. So okey lah, mak dia pun kata okey lah, kalau macam tu jaga rumah. Mak dia cakap okey lah. Dia pun kunci pintu apa semua, and then dia tutup lampu. Dia masuk ke dalam bilik. And then dia dengar lah lagu apa semua dekat laptop dia kan. And then dia on the phone dengan power dia. And then dia kata waktu dia tengah on the phone ni, dia kata dia terdengar macam ada suara kucing tau. Kucing yang tengah macam bergaduh ke kan. Suara kalau kucing bergaduh kan macam kuat kan, macam macam tu kan. Jadi di belakang rumah Isha ni, Isha cakap memang ada satu pokok besar tau. Pokok yang kira pokok dia tu besar, and then ramai orang cakap yang pokok tu macam ada benda-benda halus lah. Cuma orang-orang kawasan situ tak berani nak tebang pokok tu. Jadi Isha ni kata okey lah, tak apalah. Dia pun dengar suara kucing tu, dia kata mana datang kucing ni kan. Sebab belakang rumah dia tak ada pun macam zinc ke atap ke untuk kucing duduk atas tu, tak ada. Maknanya kalau kucing tu ada pun dekat bawah. Macam tu lah. So Isha ni pun dia buat tak tahulah. Tapi makin lama dia tengah on the call ni kan, dia dengar lagi bunyi tu macam dekat tau dengan tingkap dia. So Isha ni macam ada kucing sangkut atas pokok ke, dia fikir macam tu kan. So dia pun cakap lah dengan power dia kan, Bi, nanti dululah Bi, kejap saya nak tengok apa dekat belakang. Dia cakap macam tu kan. Kenapa? Dia kata okey, tak ada, saya dengar macam bunyi suara kucing sangkut atas pokok ke apa. Dia kata macam tu. Dia pun selak lah langsir dia. Dia selak langsir dia tu. Lepas tu dia tengok ke arah pokok tu. Pokok tu gelap lah. Dan dia tengok betul-betul kan, dekat pokok tu macam ada satu, dia tak nampak badan, cuma nampak macam ada satu bentuk kepala dengan rambut panjang bertinggi atas pokok tau. Jadi Isha ni mula-mula tak perasan, tapi bila dah lama dia tengok kan, dia macam dah terkejut, dia tutup tau langsir dia. And then Isha ni pun sambung lah balik call dengan Pak Wan. Dia kata, Bibi, I rasa I nampak something lah dekat belakang rumah. Dia kata macam tu. Apa? Tak tahulah, I rasa macam ada kepala ke macam tu lah, dia kata. Lepas tu Pak Wan dia pun macam bidas lah kan. You ni mengarut lah malam-malam buta ni. Dah. Itulah banyak tengok cerita hantu ni. Dia cakap macam tu. Okey lah, tak apalah, I tutup dululah. Dia cakap tu. Buka apa-apa ayat-ayat ke apa dekat laptop ke kan, dekat speaker kan, macam tu lah. So Isha ni pun okey je lah, dia ikut je lah apa yang kata ni Pak Wan dia tu. Dia pun buka laptop dia buka YouTube, and dia buka lah ayat-ayat Quran kan. Lepas tu dia pun masuk dalam bilik air, dia ambil air semayang kan, ambil wuduk. Dia pun duduk atas katil. Dia kata dia tak boleh tidur. Dalam masa sama dia WhatsApp mak dia kan. Dia WhatsApp mak dia tu, ibu kat mana? Mak dia tak balas lagi. Lepas tu Isha ni kata dia dengar lagi suara kucing tu makin kuat kan. So, tapi Isha ni tak berani nak tengok keluar lagi, sebab dia dah nampak kepala tu kan. Tapi bila bunyi kucing tu kuat sangat, macam dekat dengan bahagian tingkap dia, jadi Isha ni macam tergerak jugalah, dia nak tengok juga. Itulah satu lagi aku fikir, kenapalah yang dia pergi tengok kan. Jadi Isha ni pun selak lagi dia punya tingkap tu. Alangkah terkejutnya dia bila dia kata dia nampak bentuk kepala tu betul-betul ada dekat depan tingkap dia. Benda tu dekat depan tingkap dia. Kira mukanya gelap lah, tak nampak kan, tapi rambut dia panjang lah. And then waktu tu Isha ni nampak, memang ada nampak macam bawah kepala tu macam ada benda putih, macam ada kain tau. Masa tu Isha ni tutup je tingkap dia, tutup je langsir dia. Memang menjerit lah dia kan, macam takut lah. And then masa tu dia dah mula macam menangis lah, sebab dia takut kan mak ayah dia tak ada kat rumah. Lepas tu dia pun WhatsApp mak dia bila mak nak balik, macam tu kan. Dia tanya mak dia bila mak dia nak balik. Lepas tu dia dengar lah bunyi pintu buka kan, and then lampu depan terbuka. So Isha ni kata okey lah, mak dia dah balik kan. Dia pun cepat-cepat lah buka pintu. And then bila dia buka je pintu, ruang tamu dia tak ada orang tau. Isha ni cakap ruang tamu dia tak ada orang, tapi lampu terbuka. And then satu lagi, dia dengar bunyi pintu terbuka, pintu depan terbuka kan. Jadi mestilah mak dia dah balik, tapi dia tengok macam tak ada orang kat depan, sunyi je. And then satu lagi, dia tengok pintu dia, salah satu ada pintu yang kunci macam ni kan. Dia ada pintu kunci macam ni, dia juga ada pintu yang selak tu.
Dia pun ada kunci yang selak dekat dia punya ni. Jadi kalau nak buka pintu, kena buka dekat tombol tu, and then kena buka selak tu sebagai safety lah. Masalahnya selak tu siapa yang boleh buka? Maknanya macam tombol kan. Tombol kalau kita ada kunci, kita boleh buka daripada luar. Tapi kalau selak tu orang daripada dalam yang kena buka. So si Isha ni dia nampak yang selak tu tak terbuka kan. Jadi dia pun tutuplah pintu balik. Dia kata dia duduk atas katil dia diam-diam sampailah mak dia balik. Tapi dalam masa nak tunggu mak dia balik tu, Isha ni kata memang lama lah ditunggu tu. Memang dia rasa macam kenapa mak dia tak balik-balik, kenapa mak dia tak balik-balik kan. Dalam masa sampai dia macam menangis lah, sambunglah menangis dekat bilik kan. Tapi ayat-ayat Quran tu masih lagi bermain lah. Cuma lepas tu dia tak berani lagi tengok dekat tingkap dia. Takutlah kalau benda tu memang tunggu dekat tingkap kan. Siapa tak takut. So selepas daripada tu, parents kepada Isha ni pun balik, ketuk pintu, and then dia pastikan memang ada orang ketuk pintu. Dia pun buka lah pintu tu sebab dia dengar mak dia bagi salam. So dia pun buka pintu, dia peluk lah mak dia. Dia pun cerita apa yang berlaku. So lepas daripada tu tak ada lagi gangguan yang macam tu lagi berlaku pada Isha ni. Sebab Isha ni tak akan tinggal seorang lagi kat rumah. Dia akan ikut mak dia pergi mana pun. Yelah sebab dia dua beradik je kan. Jadi nak tak nak mak dia mesti akan bawa dua-dua. Cuma waktu tu dia yang ngada-ngada nak tinggal. Jadi bila dah kena macam tu, kesian lah kan. Sebab dia pun seorang kat rumah kan. So itulah pengalaman yang Isha kata memang menakutkan lah bagi dia. Dan dia tak pernah lagi lah macam kena gangguan kat tempat lain. Macam kat tempat belajar dia tak pernah kena. Tapi kat rumah dia tu masa tu sekali dia kena. Waktu tu di sekolah lagi, tingkatan 4. So itulah pengalaman yang dikongsikan oleh pengirim kita, iaitu Isha. Okey, untuk kisah seram kita yang terakhir ni dialami ataupun dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Encik Joffrey. Di mana pada waktu tu Encik Joffrey ni sedang menyambung pelajaran dia di salah satu kolej yang terletak di Shah Alam, Selangor. And then dia pula tinggal dengan kawan-kawan dia lah, kawan-kawan study dia di salah satu taman perumahan, rumah teres 2 tingkat yang terletak berdekatan dengan kolej dia. And then Encik Joffrey ni bagi tahu yang dia tinggal 8 orang dalam rumah tu. Jadi dia orang tong-tong bayar lah kan. And then dekat rumah dia ni, lorong rumah dia ni ada banyak rumah sedirit. Depan dia pun ada. Jadi dia kata memang banyak rumah. Ada rumah besar, lepas tu ada rumah keluarga, ada rumah orang bujang, banyak lah kat situ. Jadi penuh. Cuma di berdepan dengan rumah dia ni, bukan berdepan lah, maknanya depan tepi sikit kan, dia ada satu rumah tu kosong. Rumah tu macam rumah renovate sebab ada macam tempat letak batu tu kan, yang selalu naik atas lori kat belakang tu kan. Ada benda tu, lepas tu ada macam kira nampak macam rumah tu renovate lah. Tapi dah lama daripada dia masuk, daripada sem kedua lagi sampaikan waktu tu dia dah sem yang kelima, still lagi dia kata rumah tu masih lagi tak ada orang duduk. Mana dah lama lah kan. So Encik Joffrey ni kata kisah seram ni berlaku sebenarnya ada satu hari tu kawan-kawan dia ni pergi keluar makan. Jadi dia tinggal berdua dengan kawan dia yang seorang lagi, sebab dia ada 8 orang. Jadi maknanya dalam 6 orang keluar, tinggallah dia berdua je kan kat rumah. Jadi biasalah budak bujang bila dah tinggal berdua main game dekat laptop. So dia kata waktu tu dia tengah main game apa semua, tiba-tiba dia terasa perut dia lapar tau, lapar sangat. Jadi dia pun decide untuk WhatsApp kawan-kawan dia ni ataupun chat kawan-kawan dia ni untuk kirim makanan. Tapi disebabkan waktu tu dia tengah main game, jadi dia kata kejap-kejap lagi lah aku WhatsApp, dia kata macam tu kan. So dia pun sambunglah main game dengan kawan dia ni. Tiba-tiba dia terdengar ada bunyi horn motor dekat depan rumah dia, macam pin-pin macam tu kan. Jadi dia pun terfikir budak-budak ni dah balik ke? Kenapa horn kan? Sebab pintu pagar dia orang memang tak pernah tertutup pun, pagar dia terbuka je kan. Jadi orang boleh keluar masuk macam tu je lah. Melainkan waktu nak tidur mungkin dia tutup lah, takut motor hilang kan. Jadi dia kata tak mungkin lah budak-budak ni tak boleh masuk sebab pintu pagar terbuka. Jadi dia pun tak apalah, bangun, and then dia pergi tengok dekat tingkap. Sebab dia waktu tu dekat bilik belah atas. Jadi dia kata dia tengok daripada tingkap, nampaklah dekat bawah kan. Dia kata dia nampak ada brother food panda nak hantar makanan. And then dia kata siapa yang order makan kan. Dia memang dia lapar, tapi dia kata siapa yang order makan.
Lepas tu dia pun tanya kawan dia, kau order makan? Tak ada, aku tak ada order, dia kata. So dia fikir-fikir, dia kata mungkin kawan-kawan dia 6 orang tadi tu salah seorangnya order food panda. Lepas tu tiba-tiba semua nak keluar makan kan, jadi dia pun pergi. Masalahnya makanan tu siapa nak bayar? Dia kata macam tu kan. So dia kata mengarut juga kawan dia ni. Dia pun turun ke bawah, keluar daripada rumah dia, di mana dia jumpalah dengan abang food panda tu. Dan dia pun cakap, "Bang, ada apa bang?" Dia cakap macam tu. "Bang, sorry bang, saya nak tanya bang, rumah ni kat mana?" Dia pun tunjuklah telefon dia kan. Dia tengok alamat tu, dia kata, nombor 15. Nombor 15, sinilah, jalan ni lah, dia kata kan. Cuma rumah yang mana satu dia kikir, dia kata, tu bang nombor 15. Cuma yang peliknya, rumah nombor 15 tu kosong. Rumah kosong yang aku cakap tadi tu, itulah rumah nombor 15. Jadi dia kata, tapi nombor 15 tak ada orang bang, tu rumahnya kosong. Lepas tu abang food panda tu pun cakap, itulah saya pun tengok juga tadi, nombor 15 yang tu. Tapi kenapa tak ada orang tu? Saya takut ada orang salah pin location ke apa kan. And then abang food panda cakap, habis macam mana bang? Dia kata, memang rumah ni tak ada orang ke? Dia kata tu, memang tak ada bang, saya dah lama duduk sini, memang tak ada orang duduk kat rumah tu. Dia kata, dia order apa? Ni ada sate, dia kata macam tu kan. So si Joffrey ni pun dia cakap, okey lah, dia pun tengah lapar. Jadi dia kata daripada orang ni balik macam tu je, sebab makanan tu belum dibayar lagi. Jadi kalau makanan tu dah dibayar, mungkin dia boleh tinggal je depan rumah nombor 15 tu. Cuma dia kata sebabkan belum bayar lagi, jadi dia kata tak apalah bang, macam ni, kalau saya beli boleh tak bang? Dia kata tu. Tak apa ke bang? Dia kata tak apa, saya pun kebetulan memang tengah lapar. Dia cakap macam tu. Saya ambil duit jap. Okey. Dia pun naik atas. Lepas tu dia turun bawah. Budak yang ataupun abang food panda ni, dia still tanya tau dekat Joffrey ni, betul ke bang nombor 15 rumah ni? Ya, rumah tu. Dia kata, sini, kawasan sini, lorong rumah ni semua nombor genap, nombor ganjil berdepan. Mana 13, 15, 17, macam tu tau. Lepas tu brother food panda ni pun macam redoi lah. Dia kata okey lah, tak apalah. So berapa ringgit si Joffrey ni bayar. And then dia pun ambil lah makanan tu, bawa masuk dalam. Kawan dia ni pun turun lah, yang daripada atas tadi. Dia kata, kau jumpa siapa? Ada orang food panda tadi kat luar order makanan, tapi rumah kosong tu. Apa, macam mana ni kan? Dia kata mungkin salah pin location ke. Tapi kesian lah brother tu, nasib baik aku waktu ni aku tengah lapar, belilah. Dia cakap tu kan. Function lah, dia kata kan, sebab banyak waktu tu sate tu. Jadi dia pun ajak lah kawan dia yang tinggal tadi tu, jomlah makan sekali. Waktu dia tengah-tengah makan ni, kawan-kawan dia balik kan. Kawan dia balik apa semua, adalah kawan-kawan dia yang masuk. Tiba-tiba ada salah seorang daripada kawan-kawan dia ni masuk, pergi ke arah pintu tau, ke arah depan pintu. Lepas tu dia kata, weh, siapa dekat luar? Dia cakap macam tu. So dia orang semua tanya siapa. Dia cakap kan, sebab si Joffrey ni tengah makan. Siapa kat luar? Dia kata tak tahu, ada makcik tu. Dia kata ada makanan dia dekat sini. Dia cakap macam tu. Waktu tu Encik Joffrey ni terkejut tau. Makanan? Dia kata macam tu. Yang kawan Encik Joffrey pun cakap macam, ni ke dia punya? Dia cakap itu kan. Kau biar betul, makcik tu ada kat depan rumah ke? Dia kata itu. So tadi makcik tu tanya aku, nak ada makanan makcik dekat sini, nak ambil. Dia kata kawan kamu ambil tadi. Dia cakap macam tu. So Encik Joffrey ni pun keluar lah dengan rasa bersalah kan, sebab dia dah ambil makanan orang, tapi dia bayar benda tu. So dia pun keluar, pergi kat depan pintu pagar tu. Dia kata dia tak nampak siapa-siapa pun. And then Cik Joffrey pun panggil lah kawan dia yang tadi kan, mana makcik tu? Dia kata, tadi makcik tu diri kat sini. Kat mana? Kat depan pagar ni lah. Tu yang aku nampak dia berdiri depan pagar. Aku pun tanyalah kenapa makcik. Lepas tu makcik tu cakap ada makanan dia kat sini, kawan kamu ambil makanan makcik. Dia cakap macam tu. Masa tu Cik Joffrey kata meremang bulu roma dia. Sebab budak ataupun brother food panda tu cakap makanan tu rumah nombor 15 tu punya, tapi rumah nombor 15 tu tak ada orang, kosong. Jadi siapa yang order? Dan satu lagi, kalau makcik tu punya lah, betul makcik tu punya, mana makcik tu? Makcik tu pun tak ada. So Cik Joffrey ni kata kat situ je lah, kisah tu habis kat situ. Cuma kisah ni agak pelik lah bagi dia kan. Macam siapa yang order? And then orang ke ataupun apa ke yang order? Pandai pula kan hantu pakai food grab punya apps kan, mengarut kan. Tapi itulah pengalaman yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Cik Joffrey.
So guys, jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ni. So pada pendapat korang macam mana? Dalam ketiga-tiga kisah yang aku storykan kat korang ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Yang mana korang semua yang ada kisah-kisah seram yang korang nak share dengan aku, korang bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, di mana alamat email dengan link Telegram aku ada tinggalkan di ruangan description di bawah. Dan di kesempatan ni aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang sudi menonton video aku daripada mula sampailah ke hujung ni. Itulah salah satu cara korang tunjukkan korang punya support kepada aku untuk aku terus buat video dan menyajikan kisah-kisah seram yang menarik untuk korang dengarkan. Dan akhir kata daripada aku, kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, korang suka dengan kisah-kisah seram yang aku storykan dekat korang, aku hargai sangat kalau korang boleh bantu aku, bantu channel aku dengan tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng supaya korang takkan terlepas apa-apa video yang aku akan update lagi lepas ni. Jadi itu sajalah daripada aku. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.